Okey. Oh, mana? Cepat sangat ke? Biarlah, tak faham pun buat-buat faham. Macam ni lah, senang lah. Dulu zaman hakim kan, bila hujung-hujung zaman hakim, banyak hakim makan rasuah. Bukan hakim dulu makan rasuah, hakim lain pun makan rasuah juga. Lepas tu, bila rakyat Bani Israel tengok hakim dah mula makan duit, makan rasuah, jadi dia pergi jumpa seorang Nabi, iaitu Nabi Samuel. Kita lah ni, bahasa Inggeris dia sebut Samuel. Samuel ni Nabi Bani Israel. Jadi geng-geng ni duk jumpa hakim-hakim kita dah teruk dah perangai ni. Boleh tak kamu Nabi, kamu lantik kepada kami seorang raja, seorang pemimpin, seorang panglima yang dia akan menjaga kebajikan semua Bani Israel. Jadi minta Nabi Samuel cari. Sedangkan dengan Nabi Samuel, dia punya ada tongkat Nabi Musa dengan Yom Teruah. Tahu Yom Teruah? Oh, sudahlah. Yom Teruah ni macam satu alat yang orang Yahudi tiup, macam dia berbelit-belit sikit, dia macam trompet dia lah. Trompet dia panggil Yom Teruah. Biasa dia akan tiup pada satu hari raya nama Rosh Hashanah. Rosh Hashanah. Baik. Dalam ni dia letak minyak. Dia terbalik, dia ada lubang letak minyak, dia ada ni. Allah bagi clue, kalau nak cari pemimpin tu, bila orang tu masuk dalam rumah Nabi Samuel, ukuk dia dengan tongkat Nabi ni, dia antara kaki dengan tongkat tu sama tinggi. Maksudnya kalau orang tu sedang-sedang, start kepala sampai kaki sama tinggi dan kuat. Bila kawan tu masuk, minyak dalam ni menggelegak dengan sendiri. Minyak dia simpan tu, masuk kawan ni tak menggelegak, ukuk ni tak sama. Tiba-tiba masuk siapa? Jalut ke Tolut? Hak nak jadi Tolut kan? Tolut Amalika. Tolut masuk, ukuk sama, minyak menggelegak. Ni dah Tuhan tunjuk. Jadi Nabi Samuel lantiklah Tolut jadi raja bagi Bani Israel. Startlah kisah raja-raja tadi. Kan tadi ada Safar, Yusha, Safar Hakim, Safar Raja-Raja 1, Raja-Raja 2. Ni start nak cerita ni. Tapi saya tak mau cerita itulah, semua nak cakap start Safar Raja-Raja, cerita benda ni lah. Bila Tolut jadi raja, nak lawan Jalut. Jalut ni hebat. Orang hebat. Orang Kanaan ni lah yang disebut Goliath ni zaman Nabi Daud. Goliath. Tentera Tolut antaranya ialah Nabi Allah Daud. Tapi dia orang biasa jadi tentera. Tapi siapa yang bunuh Jalut? Dia pakai manjanik. Manjanik tu alat tarik macam plastik. Batu tu naik tinggi, kena-kena atas muka Jalut jatuh. Berkecai kepala Jalut, mati. Seronok orang-orang Bani Israel menang. Jadi bila menang, orang duk angkat siapa? Lebih. Orang duk angkat Nabi Daud lebih daripada Tolut. Jadi Tolut ni dengki, iri hati. Dia raja. Tapi orang duk agung-agungkan Nabi Allah Daud sebab mampu bunuh Jalut. Akibatnya dia halau. Nabi Daud keluar. Tadi berperang Jalut ni orang Kanaan. Bila Nabi Daud dihalau oleh Tolut, Nabi Daud berkawan pula dengan geng Kanaan. Tadi dia bergaduh, dia berperang. Dia pergi masuk geng Kanaan, lawan balik Tolut, kalah Tolut. Bila kalah Tolut, Tolut pun mengalah. Dia sedar, dia insaf, dia bagi anak perempuan dia. Jadi anak perempuan Tolut lah isteri Nabi Allah Daud. Dapat Nabi Sulaiman. Jadi zaman Nabi Allah Daud, dia memerintah selama 40 tahun. Inilah keamanan sebenar yang orang-orang Israel boleh rasa. Zaman pemerintahan Nabi Daud paling aman, paling damai, tak ada kacau bilau. 7 tahun pertama dia beribu kotakan di Hebron. 33 tahun kemudian di Urushalim. Urushalim tu nama dulu, sekarang Jerusalem. Okey.
7 tahun Hebron, 3 tahun Yerusalem. Kemudian bila Nabi Daud mangkat, naik anak dia Sulaiman. Sulaiman memerintah. Bila Sulaiman memerintah, sampai hujung-hujung tu Nabi Sulaiman ada 4 orang anak. 2 orang. Rohba'am dengan Yarba'am. Allah. Rohba'am dengan Yarba'am. Berebut dah ni, berebut tahta Sulaiman. Hak sokong Rohba'am 2 keluarga saja. Keluarga Yahuza dengan keluarga Bunyamin. Hak 12 tadi, hak sokong Rohba'am jadi ketua kita, geng Yahuza dengan Bunyamin. 10 lagi sokong ni. 10 keluarga lagi sokong Yarba'am. Akibatnya, ni dah zaman perpecahan bermula Bani Israel. Akhirnya Rohba'am berpusat di selatan. Ni berpusat di utara. Yarba'am di utara. Ibu negara kawan ni tetap masih guna hak tok dia dulu, Yerusalem. Kawan ni dah tukar. Dulu tok dia pernah Hebron, tapi dia tukar dah. Dia buat di Nablus. Kota bagi Rohba'am, Yahuza. Inilah start hak kita cerita awal tadi, maksud Yahudi tu. Maksud Yahudi tadi, bila mereka ada kerajaan 586 sebelum Masihi tu. Bila kerajaan ni kukuh, inilah jadi Yahudi tu. Hak ni nama Israel. Rohba'am duduk di selatan, pusat pemerintahan Yerusalem, nama kerajaan Yahuza. Yarba'am di utara, pusat pemerintahan Nablus, nama kerajaan Israel. Akhirnya 721 sebelum Masihi, 721 sebelum Masihi, tentera-tentera daripada Asyur. Nak cerita kat takut pening. Tapi nak suruh faham boleh? Kau boring lah ustaz, tak faham apa. Nak berhenti ke? Nak on? Ke nak dengar? Nak dengar? 721 sebelum Masihi ada sebuah kerajaan nama Asyur yang memerintah di utara masa tu. Nama dia tadi kan ada banyak-banyak nabi. Hak 19 tu ada Nabi Hujai bin Ilah. Dah keturunan Yarba'am mati dah. Keturunan-keturunan dia sampai kepada Hujai bin Ilah memerintah di utara. 721 orang-orang Asyur, nama raja dia Salman bin Ashar. Salman bin Ashar pergi seranglah kerajaan utara. Raja terakhir masa tu Hujai bin Ilah. Kalah Hujai bin Ilah, siapa ambil kawasan utara? Tentera-tentera Asyur di bawah Salman bin Ashar. Tiba-tiba Maharaja Mesir pun tengok, ada peluang kita ni. Raja Mesir pun pi serang pula selatan. Dah utara geng Asyur ambil. Raja Mesir pi serang selatan pada 608 sebelum Masihi. Jadi raja terakhir selatan masa tu ialah Sidqiyah. Ni Hujai bin Ilah. Sidqiyah duk jaga selatan, kena. Mesir dapat selatan, Asyur dapat utara. Ada seorang lagi raja hak hebat, dengki. Selatan tak ada angkat kita, utara tak ada angkat kita. Dia ialah Maharaja Nebukadnezar, Bukhtansor, Maharaja Babylon waktu tu. Kita akan serang dua-dua. Akhirnya penyerangan pun berlakulah. Dia pergi serang utara dulu. Utara, dia bantai utara, habis lari Raja Salman. Jadi hak Asyur milik tadi dah dapat kat Babylon. Lepas utara tak cukup, kita pergi selatan. Pi pula selatan, dapat selatan. Akhirnya dua-dua utara dan selatan dapat dekat Maharaja Bukhtansor tahun 586 sebelum Masihi. Bukhtansor pun bawa lah orang-orang dalam tu, termasuk beberapa orang Nabi dan 100 orang Robai ke Babylon untuk buat kitab Talmud Bavli tu. Duduklah di sana sampai akhirnya, kan duk bergaduh masa tu siapa kuat, Babylon dengan Parsi pun serang. Parsi kuat masa tu, Parsi lawan.
Parsi hancurkan Babylon. Bila hancurkan Babylon, otomatik dapat kat siapa? Dapat kat Parsi lah jajahan tu. Parsi pun kata, kesian kamu orang Yahudi duduk di Babylon. Tak teringat ke tempat tumpah kamu? Baliklah balik. Kami tak perlukan kamu. Parsi okey sikit bagi. Balik. Baliklah semula ke Palestin. Dulu kan kena bawa oleh Raja Bukhtansar. Bila balik ke Palestin, di sana dah ada orang-orang Rom. Rom duk merintah. Zaman tu zaman 70 Masihi. Zaman siapa ni? Iskandar Zul. Bukan Iskandar Quran tu. Ni zaman Alexander the Great ni. Alexander the Great memerintah. Lepas Alexander the Great meninggal, orang-orang Palestin tadi hak balik semula memberontak lawan. Akibatnya kena serang kat Rom, habis semua. Masa tu lah hak tinggal cuma tembok ratapan. Kan hari ni hak dia duduk semayang tu je hak tinggal ni. Akibat dibelasah Rom. Akhirnya zaman Nabi Isa dah pula 123 Masihi. Ni Rom hak zaman Nabi Isa. Sebab Nabi Isa kan 1 Masihi dah keluar. Ni pun dah keluar. Zaman ni, hak zaman lepas Nabi Isa ni pun sekali lagi dia memberontak tapi kena juga. Masa hak kena ni lah, 1 ekor Yahudi pun tak ada di bumi Palestin. Akhirnya 636. Dapatlah bumi ni di tangan Khalifah kedua Saidina Umar. Dan syarat Saidina Umar bagi, bila kamu nak serahkan kunci kota Jerusalem, pastikan tidak ada seekor pun manusia yang berakidah Yahudi. Selagi ada orang Yahudi, aku tak terima kunci. Masuknya 636, tak ada seorang pun Yahudi masa tu di bumi Palestin. Lepas tu duk bergaduh lah, perang salib, Salahuddin tolong naik balik, Salahuddin jatuh, orang tu ambil, sampailah ni. Tak ada siapa tolong lah. Tunggu akhir zaman lah. Faham lah cerita? Dah gotu lah cerita dia. Saya nak cerita terperinci, betul, dia akan habis pukul 3 pagi. Hak ni kira sekali langsung, nak suruh nampak saja, walaupun tak nampak lagi kan. Kabur, tapi jelaslah, itulah isi-isi Taurat. Sebab itulah rumusan kita ialah, dalam agama, bila berhadapan dengan Taurat dan Injil, kita ada 3 pattern. Pertama, sekiranya cerita-cerita dalam Taurat dan Injil ada persamaan dengan Quran dan Sunnah, kita ambil. Macam cerita dalam Injil, cerita dalam Taurat, taufan Nabi Nuh. Quran pun taufan Nabi Nuh. Boleh ambil. Sekiranya cerita-cerita dalam Taurat dan Injil tak ada dalam Quran, tak ada dalam Sunnah, maka kita tolak. Yang ketiga, sekiranya tak ada dalam Quran, dalam Sunnah, dia datang cuma bentuk nama orang dan nama tempat. Yang ini cuma boleh diambil untuk penambahbaikan, cuma untuk tambah ilmiah, tapi tak boleh digunakan untuk berhujah, tak boleh. Cuma kita boleh ambil nama dia, nama tempat sebagai ilmu saja. Itu bentuk kita berhadapan dengan Taurat Injil. Quran Sunnah sebut, ambil. Quran Sunnah tak sebut, tolak. Setakat nama, salah nama ni boleh rosak akidah ke? Tak rosak akidah. Dia sebagai nama lah, ilmu. Sebab tu Quran, dia cerita bab Nabi-Nabi, ada cerita tak nama tempat? Tak ada. Nabi beranak hari bulan berapa, Nabi Yusuf berapa bulan, tak ada. Tak penting. Dakwah Nabi itu penting. Cuma kalau kita boleh tahu benda ni, dia kredit. Dan Nabi pun pesan, bila dihadapkan kepada kamu cerita-cerita Israiliyat ni, jangan tolak sepenuhnya, jangan terima sepenuhnya. Kenapa jangan tolak sepenuhnya? Takut cerita tu betul, kita je tak tahu. Mungkin cerita tu Quran tak cerita, Sunnah tak cerita, tapi betul-betul berlaku zaman mereka. Kita nak kata salah, salahlah kita sebab benda tu berlaku. Cuma Quran tak cerita. Quran pun bukan dia cerita terperinci, cerita-cerita ni. Tapi kalau betul berlaku hak dia cerita, kita nak tolak tak boleh. Tapi tu dia kata jangan tolak, takut ada hak betul. Dan jangan terima, takut direka-reka sebab penyelewengan. Yang penting cukup kita berkata, aku menerima dan beriman apa yang diturunkan oleh Tuhanku. Kita percaya Taurat pernah turun pada Musa. Kita percaya Zabur pernah turun pada Daud. Kita percaya Injil pernah turun pada Isa. Kita percaya Quran turun pada Muhammad.
Tapi nak percaya pada Taurat haduk tangan kamu hari ni, nak percaya Zabur haduk tangan kamu hari ni, nak percaya Injil haduk tangan kamu hari ni, sorry, tu masih berlaku pada 3 benda tadi. Kalau Quran sebut, sunnah sebut, kami boleh terima. Quran tak sebut, sunnah tak sebut, kami tolak. Cuma dari sudut nama macam tadilah. Dia cuma kredit saja. Oi, letih dah saya ni, boleh berhenti ya? Tajuk tu tak masuk lagi. Ni baru mukaddimah. Tajuk dia perosak, apa yang dia buat rosak tak tahu lagi. Apa yang dia sebab kena murka tak tahu lagi. Maknanya memerlukan beberapa siri yang lain. Jadi kena panggil lagi lah. Boleh ya? Boleh. Boleh berhenti ya? Oh ni pengenalan, nak suruh kenal. Itulah Yahudi lah ni. Walaupun tak terperinci lagi, insya-Allah mudah-mudahan apa yang kita bentangkan malam ini ada manfaat untuk kita semua dalam mengenali musuh Allah. Jadi saya akhiri dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.